Ya Tuhan, seharusnya kamilah yang terpaku di atas kayu salib. 主啊，应该是我们上十字架受死的。 Sesungguhnya kamilah yang harus menanggung hukuman karena dosa kami. 实在是因为我们的罪，我们应当担当我们一切罪的刑罚。 Namun oleh karena kasih-Mu, Engkau datang ke dunia, bahkan menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. 但是因着你的爱，你来到这个世界上，担当了我们一切的罪恶过犯。 Menunjukkan kasih yang begitu besar bagi dunia ini. 显明你莫大的爱在这个世界上。 Menunjukkan pengorbanan yang terindah yang diberikan bagi umat manusia. 让我们看到你奇妙的牺牲，为我们全世界的罪人。 Kiranya kami Tuhan boleh menyelami akan pengorbanan dan juga kematian-Mu di atas kayu salib. 主啊，让我们可以回想到你自己死在十字架上那个痛苦， Sehingga sebagai umat-Mu, kami memahami akan keadaan kami, keberadaan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. 好让我们自己可以知道我们在你面前的地位。 Kiranya melalui kebenaran firman yang kami renungkan bersama-sama pagi ini, Engkau ingatkan kembali siapa diri kami. 好让我们今天借助你自己给我们所赐下的话语，让我们知道我们自己的本相。 Pakailah kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi berkat bagi umat yang mendengarkan firman-Mu. 求你恩待你两位无用的仆人，来温着你自己的话语。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 我们奉靠我们主耶稣基督的圣名，感谢祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 各位弟兄姐妹们，早安， Tajia Ping An. 大家平安。 Ya, kita bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan setelah sekian lama mungkin kita tidak bisa menikmati Jumat Agung di rumah Tuhan secara bersama-sama. Hari ini saya boleh melihat bagaimana di ruang kebaktian ini, di bawah, di atas, semuanya cukup penuh. 我看到今天我们好久了不能够在一起来一同敬拜，纪念主耶稣基督的受死。但是我今天看见弟兄姐妹们在下面的，在上面的就坐满了弟兄姐妹。 Saya juga menyapa Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah ini secara online. 我也问候那一些参与线上崇拜的弟兄姐妹们。 Saya melihat tidak banyak yang ikut tadi, saya cek sebentar ada kurang dari 100, tapi masih ada mungkin sebagian dari kita yang tidak bisa hadir di tempat ini, tapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. 我看到今天在线上崇拜的大概是100多名的弟兄姐妹们，但是我们相信主永远跟我们在一起同在。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Marvelous Sacrifice. 我们今天要思想一个题目，就是完美的牺牲，奇妙的那个牺牲。 Pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang sempurna. 这个牺牲是那么的奇妙，那么的完美。 Kita akan bersama-sama merenungkan, membaca dari bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama dari kitab Ibrani pasalnya ke-7 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. 我们今天要翻开圣经希伯来书第7章25节到30节的那一段的经文。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti Bapak Alvin Bulur akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. 我要用英文先读，然后用中文再念一遍。 Saya bacakan dari pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan di dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi
karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat yang ke-25, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Ayat ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. 希伯来书第7章22节开始，我读给你们听。既是启示立的，耶稣就做了更美之约的中保。那些成为祭司的数目不大，本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远长存的，他祭司的责任就长久不更改。凡靠他进到神面前的人，他就能拯救到底，因为他是常言或者替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、严厉罪人、高过诸天的大祭司，也是与我们合一的。他不像那些大祭司，每日必须为自己的罪后为百姓的罪献祭，因为他这一次将自己献上，就把这事成全了。最后一节28节，律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的，就立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。 Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 这是就是神的话，让我们一同思想的时候，我们可以在生活上实行出来，便有福了。 Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah sekolah yang bernama Perguruan Cikini. 有一个学校名叫基基尼的学校， Sebuah sekolah yang cukup bergengsi di Jakarta Pusat yang pada era-era 50-60 ya. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang cukup bergengsi. 在1950年到1960年的时候，这一间学校是在耶加达中心的一个相当著名的一个学校。 Mengapa sekolah ini cukup bergengsi? Karena pada sekitar tahun 50-60, anak-anak daripada Presiden pertama Soekarno bersekolah di sekolah ini. 为什么这个学校是那么的出名呢？因为那个时候，在1950年到1960年的时候，苏加诺总统的孩子们都在哪一间学校念书？ Pada tanggal 30 November 1957, Perguruan Cikini ini merayakan hari jadi mereka yang ke-15. 在1957年11月的时候，这个学校庆祝他们15周年纪念的成立。 Peringatan hari jadi itu sungguh meriah. Oleh karena pada hari itu banyak pejabat yang datang dan salah satu daripada pejabat itu adalah Presiden Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. 那个时候的庆祝非常的热闹，有许多的官员参加这个庆祝会，特别那个时候苏加诺总统也在参加其中。 Namun kemudian kemeriahan itu berubah menjadi sebuah kepanikan ketika
terjadi sebuah ledakan granat, yaitu sebuah upaya untuk membunuh Presiden Soekarno. 但是那个时候，这个热闹的场分变成了一个很惊慌的场分，因为那个时候有一个炸弹爆炸了，要炸死这个苏加诺总统。 Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa atau tragedi Cikini. 那么这个事件就成为基基尼悲惨的事件的记录。 Ada 9 orang yang tewas dan ratusan orang yang terluka di dalam tragedi ini. 那个时候有9个人死了，还有100多个人受伤。 Di antara 9 orang yang tewas itu, 2 di antaranya adalah polisi yang mengawal Presiden Soekarno. 在9个死的那一些人当中，有2个是维护苏加诺总统的警察。 Saya mencoba mencari-cari siapa nama daripada kedua polisi ini. 我想怎么去寻找他们2个人的名字呢？ Ada beberapa nama yang keluar, antaranya Muhammad dan Ahmad bin Udin. Gitu ya. 有2个名字出现，就是国阿玛，只是还有一个是阿玛乌丁这个人。 Tetapi ada yang mengatakan yang polisi yang meninggal ini yang mengawal presiden ini namanya Ngationo, begitu ya. Siapa? Ngationo. 有人说，这个死的维护总统的警察叫做 Ngationo， 他的名字叫 Ngationo。 Bapak Ibu sekalian, terlepas dari siapa nama daripada para pengawal ini, namun mereka telah melakukan tugas mereka. 但是不管他的名字是谁，尽管他们已经维护了这个总统的职位， Demi menyelamatkan nyawa Presiden Soekarno, mereka rela memberikan hidup mereka. 他们为了维护苏加诺总统的生命，他们宁愿牺牲自己的生命。 Untuk menyelamatkan nyawa seorang presiden, 他要救这位的总统， harus mengorbankan nyawa 2 orang, hidup daripada 2 orang pengawalnya. 就要牺牲了这2位的警察。 Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah kehidupan manusia, sejarah penyelamatan manusia, bukankah ada nyawa yang harus dikorbankan demi untuk menyelamatkan umat manusia? 在人类的历史当中，有一个罪的这个过程当中，有一个人必须要为罪来牺牲自己。 Demi menyelamatkan manusia, ada kehidupan yang harus dikorbankan. 为了要拯救世界上的罪人，必须要一个生命来牺牲。 Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. 当亚当夏娃落在罪恶当中的时候，他们发现他们是赤身裸体的。 Ada binatang yang harus dikorbankan, hidupnya, nyawanya diambil, agar dari kulit binatang itu dibentuklah sebuah pakaian bagi Adam dan Hawa. 那个时候就要有一个动物被杀死，它的皮要做成亚当夏娃的衣服来遮盖他们的羞耻。 Ketika Ishak dikorbankan, diminta oleh Tuhan agar Abraham mengorbankan anaknya yang pertama demi untuk menyelamatkan daripada nyawa Ishak. Tuhan menyediakan seekor kambing, seekor domba untuk dipersembahkan. 我们知道，当亚伯拉罕上帝吩咐将以撒献给他的时候，要牺牲以撒，但是主为以撒预备了一只羊羔来代替以撒，所以不让以撒死。 Dan buat orang-orang Israel, demi mereka menebus dosa yang mereka lakukan, setiap waktu tertentu para imam itu harus mengorbankan hewan-hewan korban agar mereka mendapatkan penebusan dosa di hadapan Allah. 为着以色列百姓所犯的罪恶，许多时候这个大祭司要用这个羊羔来杀宰这个羊羔，让这个血可以涂抹他们一切的罪。 Dan Kristus
harus menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan hidup kita yang terancam oleh maut oleh karena dosa. 我们的耶稣基督，他必须要牺牲他的生命来拯救我们这一个犯罪的罪人，免去了将来的刑罚。 Dan pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang begitu luar biasa yang dinyatakan kepada setiap kita. 我们的主耶稣基督，他的牺牲是那么的完美，是那么的完整，来显明在我们每一个人罪人的身上。 Oleh karena sesungguhnya Dia adalah Allah yang bertahta di atas surga, namun Dia rela menjadi manusia, bahkan lebih hina daripada manusia yang paling hina. Dia mengambil sebagai budak terhadap dirinya. 其实这位主耶稣基督，他是至高的上帝，荣耀的上帝，他愿意来到这个世界上，成为世上我们人类的人类，并且还比我们人还要卑微，还要低微。 Itu semua Dia lakukan demi menyelamatkan kita manusia yang adalah ciptaannya. 他这样做是因为说要拯救我们每一个罪人，我们每一个人罪人是他所创造的。 Jika kita membandingkannya dengan para pengawal daripada Soekarno yang tadi menyelamatkan Presiden Soekarno dan kehilangan nyawa mereka, ini satu perbandingan yang terbalik, Bapak Ibu sekalian. 我们想到那两个维护苏甘诺总统的一个警察，比起这个耶稣基督来说，是非常的显明。 Biasanya adalah orang yang penting itu diselamatkan oleh orang yang nggak penting. 其实他们维护的是重要的人物。 Saking nggak pentingnya namanya nggak jelas juga, mungkin kita tidak mencari-cari siapa ini orang. 他们的名字也不再记录，因为我们不知道这两个警察的名字到底是谁。 Biasanya yang kedudukannya lebih tinggi diselamatkan oleh yang kedudukannya lebih rendah. 普通来说，我们要维护是一个更高地位的人，就是说那一些卑微的人要维护他们。 Namun yang Kristus lakukan itu berbeda dengan apa yang dunia lakukan. 但是主耶稣所做的，比起这个世界上所做的，正好是相反的。 Dia adalah Allah yang lebih penting daripada setiap kita manusia yang berdosa. Dia menyelamatkan setiap kita. 他是那一位至高的神，他比一切都更加的至高，为了要拯救我们这个卑微的罪人。 Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan, yang tidak taat kepada Dia. 他甘愿牺牲他自己的生命来拯救这一些卑微无用、没有用的那些罪人。 Bukankah itu sebuah pengorbanan yang luar biasa? 这岂不是一个完整的、完美的牺牲吗？ Bukankah itu pengorbanan yang sempurna? 这岂不是一个完全的牺牲吗？ Kalau sesuai dengan tema khotbah saya cukup di sini, Bapak Ibu ya. 其实对于这个今天的主题来说，我讲到只是到这里为止。 Namun kita akan bersama-sama melihat bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa itu yang kita renungkan bersama-sama berkaitan dengan konteks daripada surat Ibrani. 我们看到希伯来书第7章那里所论的话语，我们就要一同思想有关主耶稣那个牺牲的爱。 Dari bagian surat Ibrani yang sudah saya bacakan tadi, kita akan melihat bagaimana Kristus itu menjadi sebuah pengorbanan, korban yang sempurna, korban yang luar biasa bagi setiap kita. 在这一段的经文里面，我们看见耶稣基督他成为完美的牺牲，是那么完全奇妙的牺牲。 Kalau kita melihat di LAI, saya nggak tahu di Alkitab Bapak Ibu yang elektronik, kalau di alat Alkitab yang tercetak itu dengan jelas judul daripada surat Ibrani yang lengkap itu adalah surat kepada orang Ibrani. 在这里，英语文的圣经的翻译，它的主题是这封信是写给希伯来人的书信。 Penulis daripada kitab Ibrani ini tidak diketahui siapa orangnya.
这本希伯来书的作者，我们不知道到底是谁。 Ada yang mengatakan dari gaya tulisannya itu adalah Paulus, begitu ya. 有人说是保罗写的， Ada pula yang mengatakan mungkin Barnabas, ya. 也有人说可能是巴拿巴写的， Barnabas maksud saya. Atau juga ada yang mengatakan mungkin Apolos yang menulisnya. 也有人认为呢，可能是阿波罗所写的。 Namun tidak ada petunjuk yang cukup jelas mengatakan siapa sesungguhnya penulis daripada kitab Ibrani ini. 但是我们不晓得，没有提示过有关哪一个人、哪一个作者是写希伯来书的。 Biasanya Bapak Ibu kalau Paulus menulis surat, dia akan menuliskan surat dari hambanya Paulus demikian kepada siapa, begitu ya. 普通保罗写书信的时候，他会写到做神仆人的保罗所写的。 Namun sekalipun tidak jelas siapa yang menulis bagian daripada surat Ibrani ini, namun kita bisa melihat dari tulisan-tulisannya bahwa penulis ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para rasul, para murid daripada Tuhan Yesus. 但是我们看到希伯来书所写的那一些文字，我们就发现到他这个人呢，是跟当时使徒是有很密切关系的。 Jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana penulisan daripada surat Ibrani ini ditulis menurut ajaran para rasul yang hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan secara langsung pengajaran daripada Tuhan Yesus. 我们就会发现到希伯来书是讲到那一些跟使徒们的经历，他们使徒们跟主耶稣在一起的时候的那一段的事情的情况。 Seperti halnya penulis daripada surat Ibrani ini, penerima daripada surat Ibrani ini tidak begitu jelas disebutkan siapa yang menerima daripada surat Ibrani ini. 就好像希伯来书的作者，我们不大清楚到底是谁，也是有关于这个受书人的人呢，到底是谁，我们也不知道。 Namun demikian kelihatannya penulis daripada Ibrani ini cukup kenal dengan pembaca atau penerima daripada surat Ibrani ini. 但是从希伯来书看见这个作者跟收书人的关系是何等的，已经何等的密切。 Dan penerima surat Ibrani ini bisa dilihat bahwa mereka cukup memahami, cukup mengerti akan kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab-kitab Taurat. 我们看见希伯来书的收书人呢，的跟旧约时代的那个所写的，而且是律法时代所写的，他们非常清楚知道。 Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pembaca atau penerima surat Ibrani ini sesungguhnya adalah orang Kristen Ibrani atau orang Kristen Yahudi pada waktu itu. 从这里我们看到收书人，应该是那些信奉耶稣基督的犹太人。 Dan dari pasal 10 ayat 32-34 kita bisa melihat bagaimana kondisi keadaan daripada orang Kristen Ibrani atau Yahudi pada waktu itu. 我们从希伯来书4章31章32节那里就看见当时那些希伯来人的信徒是怎样的情况。 Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat yang teraniaya, bahkan mereka dipenjara demi iman mereka. 其实他们那个时候是被逼迫的信徒，甚至于关在监牢的那一些信徒。 Selain itu di pasal yang kelima kita bisa melihat bagaimana mereka juga berhadapan dengan para penyesat yang berusaha untuk mengembalikan mereka kepada iman mereka yang lama. 我们从第5章里面也看到这一班的信徒怎样面对着那些异端那一些所学说所讲论的那些人，他们愿意回到原来他们的所立的经典。 Karena itu penulis daripada surat Ibrani ini mendorong pembacanya untuk tetap mempertahankan iman mereka dan tidak menjadi murtad. 所以写书的希伯来书的那个作者劝勉的这一班的信徒要回到他们原来所信的信仰里头。 Dan untuk itu penulis daripada surat Ibrani ini memperbandingkan pengajaran Yudaisme atau pengajaran daripada perjanjian lama dengan Kristus. 所以他们就劝勉说，他们要立刻
回到犹太的信徒里面，跟主耶稣基督关系的那个信条里面。 Dan di dalam pasal yang ke-5 sampai ke-7, khususnya pasal ke-7, kita bisa melihat bagaimana penulis daripada surat Ibrani ini memperbandingkan antara keimaman daripada orang Lewi dengan Kristus. 我们从第7章那里看见，写书的人讲到这位祭司跟利未人的关系到底是如何。 Berdasarkan akan keimaman daripada orang Lewi, menurut garis keturunan Harun, mereka menjadi imam. 就是那一般的利未人成为祭司，是因为亚伦的后裔。 Jadi hanya orang-orang yang keturunan daripada Harun yang berhak untuk menjadi imam di Bait Allah. 这就是告诉我们说，只有亚伦的后裔才有资格成为祭司。 Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak mengambil garis daripada keturunan Lewi, karena kita tahu Yesus berasal daripada keturunan Yehuda. 其实主耶稣本身他不是利未人的后代，他是犹大的后代。 Oleh karena itu keimamatan daripada Tuhan Yesus itu mengambil peraturan daripada Melkisedek, yaitu seorang raja di Salem yang hidup pada zaman Abraham. 所以主耶稣基督的这份是从麦基洗德那个时候的王所留下来的。 Dan melalui perbandingan ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya keimamatan atau keimaman daripada Yesus adalah imam yang sempurna. 所以我们从这里就看见耶稣基督的祭司的这份是完美的，是完整的。 Di dalam pengajaran orang Yahudi, biasanya para imam itu dipilih salah satunya untuk menjadi seorang imam besar. 所以从犹太人那里看见那一些祭司是选出来的。 Tugas daripada seorang imam besar adalah membawa korban penebusan bagi umat Israel. 犹大的大祭司是替那一些犯罪的百姓来献祭赎罪。 Namun demikian, sebelum mereka membawa korban penebusan dosa bagi orang lain, mereka harus membawa korban penebusan dosa bagi diri mereka sendiri. 但是这一般的大祭司，还没有为罪人来赎罪的时候，他必须要为自己先赎罪。 Hal ini yang dicatat di dalam ayat yang ke-27. 在这里，我们从27节那里记载。 Namun demikian, Tuhan Yesus tidak perlu melakukan hal yang demikian. Dia bukanlah imam besar yang demikian yang harus membawa korban penebusan dosa bagi dirinya sendiri. 但是主耶稣成为大祭司却不是这样，他不需要带着羊羔来为自己来赎罪。 Oleh karena apa? Oleh karena di ayat ke-26 di situ dikatakan, sebab imam besar yang demikian yaitu Tuhan Yesus yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tidak bersalah, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 因为主耶稣在26节清楚地告诉我们说，这位成为大祭司的耶稣，他是这样的圣洁，没有邪恶，没有玷污，引领罪人，高过诸天的大祭司。 Ia adalah imam besar yang sempurna karena ia tidak berdosa. 因为他是无罪的，所以他成为至高的大祭司。 Maka dia tidak perlu membawa korban persembahan demi menebus dosanya. 所以主耶稣不需要带着羊羔来为自己赎罪。 Dan lebih lanjut kita boleh lihat di ayat yang ke-27. 27节，我们继续看下去。 Di situ dikatakan sebab hal itu dilakukannya, bagian B daripada ayat 27, sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 这里告诉我们说，因为他只一次将自己献上，就把这事成
成全了。 Biasanya para imam akan membawa seekor domba, menyembelihnya, dan kemudian mengorbankan domba itu demi untuk menebus dosa umat yang dia layani. 我们看见普通的大祭司来要牵着一只羊羔来把它宰杀，流血为他的百姓来赎罪。 Namun bukan itu yang Yesus Kristus lakukan. Dia mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban persembahan demi menebus dosa umat manusia. 但是主耶稣并没有这样做，他是牺牲了他自己来为着众百姓来赎罪。 Ketidakberdosaannya menyebabkan dia layak untuk menjadi imam besar. 他是无罪的，所以他成为大祭司的职分。 Dan dengan ketidakberdosaannya dia layak untuk menjadi korban persembahan yang sempurna yang hanya satu kali saja. 因为主耶稣是无罪的，他这一次把自己献上，就成全了一切，所以他不需要再第二次赎罪。 Dan oleh karena itulah di ayat yang ke-10 daripada pasal 10 dikatakan karena kehendaknya ia telah dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 希伯来书第10章第10节，所以清楚告诉我们说，我们凭着这旨意，靠着耶稣基督这一次献上他的身体，就得以成圣。 Oleh karena pengorbanannya kita dikuduskan 因为 olehnya. 他的牺牲，我们得以成圣。 Melalui pengorbanan Kristus, kita yang dulunya berdosa dikeluarkan dari dosa dan dipisahkan menjadi umat yang kudus di hadapannya. 为着主耶稣基督为我们死了，他叫我们脱离罪恶，成为神所喜悦的公义的子民。 Dan inilah yang dicatat oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 这里就给我们看见，正好像彼得所记载的，在彼得前书第2章第9节那里的话。 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 这里告诉我们说，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Jadi kita tidak hanya dikuduskan, ya, dipisahkan, kita menjadi imamat yang rajani, tetapi lebih daripada itu di sini dikatakan kita mempunyai tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. 我们在这里给我们看见，我们不但要得以成圣，成为有君尊的祭司的职位，同时我们也被差遣要去传扬这个救恩。 Apakah perbuatan Allah yang besar itu, Bapak Ibu sekalian? 那么主神的大能的这样的作为是怎样的呢？ Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar Allah mengasihi akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 约翰福音第3章16节告诉我们说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Inilah perbuatan yang besar daripada Allah demi mengasihi manusia. Dia mengorbankan anaknya yang satu-satunya demi menyelamatkan Anda 这是 dan 神 saya. 何等大的奇妙的作为！他愿意牺牲他独一的孩子耶稣基督，为着罪人来死。 Dan berita inilah yang harus kita sampaikan kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. 这就是我们今天所要向别人所传扬的真理。 Berita tentang Allah yang begitu mengasihi
akan dunia ini. 就是讲到主耶稣，这位神是那么的爱世界上的每一个罪人。 Dengan demikian sesungguhnya kita adalah pengantara daripada kasih Allah. 所以我们要成为神跟世人、罪人之间的桥梁。 Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi pengantara daripada kasih Allah? 我们怎么能够做成这个神所托付给我们的桥梁的工作呢？ Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. 在这里，主耶稣清楚告诉我们说：“你们若遵行我的旨意，你们就是我的门徒了。” Kita adalah pengantara daripada kasih Kristus. 我们是主耶稣基督的爱的桥梁。 Dan untuk menjadi pengantara daripada kasih Kristus itu kita harus membuktikan kasih Kristus kepada sesama kita. 我们必须要把主耶稣基督的爱向我们四周围的人显明。 Dan itu bisa kita buktikan melalui kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. 若是我们能够做一个彼此相爱的生活，这样就证明神的爱在我们当中。 Karena itu marilah kita belajar untuk boleh saling mengasihi. 让我们学习，我们彼此来相爱。 Bagaimana caranya kita bisa saling mengasihi? 我们怎么能够彼此相爱呢？ Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun ini kita sudah belajar beberapa pelajaran tentang 40 hari ya. Dalam 40 hari kita belajar sesuatu ya. 在14天当中，我们已经学习了一些的功课。 Yang ada 40 itu ya. 有14天，14。 Ya, kita sudah belajar 40 days of prayer. 14天的祷告， 40 days in work. 我们学习14天的工作。 40 days of community. 我们也学习到14天的团契。 Dan tahun ini kita akan belajar 40 days yang lain. 我们在今年当中也学习其他的14天。 Kita akan belajar 40 days of love. 我们要学习14天的爱。 Kalau 40 days of prayer kita singkat dengan 40 DOP gitu ya. DOP begitu ya. 我们就是讲到14天的祷告，只是14天的祷告就是。 40 days inward, 40 DIW gitu ya. 呀，14天在神的话语当中就是14天的话。 40 day of community, 40 DOC. 14天的团契是14天的一起在一起的团契。 Kalau 40 day of love apa dong? 那么14天的爱是什么样呢？ 40 doll begitu ya. DOL. 14第一点。 Kok nggak enak ya dengarnya ya? 听得不好听是吧？ Doll kalau bahasa Inggris boneka gitu ya. Kalau 那么洋娃娃就是bahasa 就是英文叫洋娃娃。 Kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda mungkin doll itu kan longgar gitu ya, nggak enak dengernya ya. 在彰化的话语还是苏达的话语里面，这个 doll 这个意思就是说很松开的意思。 Kasih nggak boleh doll ya, nggak boleh selonggar, harus makin erat begitu ya. 爱却不能够放松的，是不是？要紧紧的在一起，是不是？ Maka ada yang menawarkan satu singkatan yang lebih enak, Bapak Ibu 有 sekalian. 人说有一个更好的意思在当中。 Maka 40 day of love akan kita singkat menjadi 40 day do love. 我们用这个14天的爱来，比方说14天去施行爱，是吧？ Mari kita melakukan, mengerjakan kasih. Di dalam 40 hari kita berlatih, tetapi artinya tidak sekedar 40 hari saja. 我们需要在14天当中要施行这个爱，但是其实不是14天罢了。 Nanti ada waktu-waktu di mana kita memulai proses daripada 40 day of love atau 40 day do love ini. Ada level 1, level 2. Nanti bulan Agustus jemaat secara bersama-sama kita akan melakukan 40 day do love. 我们学习这个14天的爱的时候，我们要第一层有第一层有第二层方面，还有在8月份的时候，我们一起来
学习来实行这个爱。 Melalui 40 days of love, 40 do love. Kita mau belajar saling mengasihi. 我们借着这个40天来学习，我们彼此来相爱。 Kita mau saling mengasihi karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Allah. 我们必须要彼此相爱，因为我们已经领受了神的爱，神完全的爱。 Selain kita melihat bahwa Yesus adalah imam yang sempurna, Yesus juga adalah imam yang kekal. 我们不但有看到耶稣是一位完美的大祭司，同时也是一个永远的祭司，大祭司。 Oleh karena keterbatasan daripada para imam, ya, mereka hidup di satu waktu di pasal ke-20 ada bagian ayat yang menjelaskan itu, mereka akan mati dan keimam besaran mereka tidak bisa dilanjutkan dan keimam besaran itu harus dilanjutkan oleh orang yang lain. 其实大祭司那个时候他们是会死的，他们死了以后必须要有人代替他来做大祭司，是吧？ Dan selain itu mereka juga harus terus melakukan penebusan dosa bagi dirinya sendiri seperti yang saya sudah jelaskan. 不但如此，他们也继续不断的要为自己赎罪，是吧？ Namun demikian oleh karena kesempurnaan Kristus, dia cukup satu kali saja untuk mengorbankan dirinya dan dia dan keimamannya tidak perlu dialihkan kepada orang lain. 但是耶稣基督他是完全的，他只需要一次的。 把自己献上，也不需要有人来代替他做大祭司。 Keimamannya bersifat sempurna seperti yang dijelaskan di ayatnya ke-24. 他的大祭司的职位是完全的， Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang olehnya dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 但是因为他是长远活着，不需要有人来代替他，他是一直不断的成为大祭司，让众人可以继续不断的来到他的面前来得到赎罪。 Penekanan di ayat ke-25 ini, oleh karena dia adalah imam besar yang tidak tergantikan, yang kekal, maka dia senantiasa boleh menjadi pengantara kita. 因为他是完全的，不需要有人来代替他成为大祭司的，所以他才有永远成为大祭司。 Melalui Yesus Kristus, kita dapat memanjatkan doa kita secara langsung tanpa perantara yang lain. 借着耶稣基督，我们可以直接向他祈求，不需要任何人代替。 Dan oleh karena itulah kita selalu melandasi setiap doa kita dengan di dalam nama Yesus Kristus. 所以我们每一次祷告的时候，要奉耶稣基督的名来祷告。 Bapak Ibu sekalian, belakangan ini saya belajar satu disiplin rohani, yaitu retret pribadi. 我最近学习这个一个属灵的功课，就是说在团契教导当中的一个功课。 Saya sudah tahu hal ini tentang retret pribadi yang harusnya menjadi disiplin kita sebagai orang Kristen, tapi baru belakangan ini saya bisa melakukannya. 那么最后，在这个最后期间呢，我要学习对自己方面的属灵的那个Saya mengambil waktu 1 atau 2 hari begitu, tanpa ada gangguan daripada orang lain, tanpa ada gadget di antaranya ya, sehingga saya bisa konsentrasi penuh berdoa dan belajar firman Tuhan. 我在礼拜六、礼拜天拿2天的时间，可以自己的毫无阻碍的，没有人搅扰的时候，我可以在那边祷告、读经。 Dan di dalam retret pribadi itu pada bulan September kemarin, ketika saya melaksanakannya, saya mendapatkan sebuah puisi yang menarik bagi saya, yang tergantung di rumah retret di mana saya melakukan retret pribadi saya. 我得到了一首诗歌，就是在我个人领袖方面这一方面的事。 Puisi ini berjudul The Different, karya daripada Alan Grant. 这首诗是尼格兰的所写的一首诗。
saya sudah menerjemahkannya secara ini ya, terjemahan langsung. Nah, kita mungkin bisa menyimak bersama-sama daripada puisi ini. 我已经把它翻译所以出来，让我们可以大家明白知道这首诗里面的内容。 Saya akan baca satu bait, nanti Pak Alvin akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. 我把这每一句读出来，然后用中文来把它写出来，讲出来。 Aku bangun pagi-pagi sekali di suatu pagi dan bergegas menjalani hari itu. Banyak hal yang harus kucapai hingga aku tidak punya waktu untuk berdoa. Ini Pak Alvin. 一天早上，我早早兴起，匆匆忙忙的过完这一天，有许多事我必须完成，以至于没有时间祷告。 Masalah baru saja menimpaku dan setiap tugas menjadi lebih berat. Mengapa Tuhan kau tidak menolongku? Aku bertanya-tanya. Ia menjawab, kau tidak memintanya. 继续说，新问题出现在我面前，每一样工作更觉得繁重。我问神啊，为何不帮助我？神回答说。 你没有求我。 Aku ingin melihat sukacita dan keindahan, tetapi hari itu terus berjalan kelabu dan suram. Aku bertanya, mengapa Tuhan tidak menunjukkannya kepadaku? Dia menjawab, kau tidak mencarinya. 接下来这首诗说：“我渴望喜乐和美好，但这日子还在继续。” 灰暗而沉闷。我问神为什么不指给我看？神说你没有寻找。 Maka tekadku untuk berada di hadiratnya. Kugunakan semua kunciku untuk membuka gembok. Tuhan menegur dengan lembut dan penuh kasih. Anakku, kau tidak mengetuk. 我决心到他座前。 我使用所有锁匙，要打开门锁头。神温柔慈爱地说：“孩子，你为何不敲门呢？” Aku bangun lebih awal pagi ini dan berhenti sejenak sebelum menjalani hari ini. Banyak hal yang harus kucapai. Karena itu, ku harus luangkan waktu untuk berdoa. 今天我比平时更早起，一天开始之前暂停片刻，有许多事必须达成，因此我必须空出时间先祷告。 Bapak Ibu sekalian, bukankah puisi ini adalah gambaran daripada kehidupan kita? 这首诗不是描写到我们每一个人的生活吗？ Kita bangun pagi-pagi yang kita pegang pertama bukan pasangan kita tetapi handphone kita. 我们一早起来就拿起了手机，不是我们拿到其他的。 Kita bergegas memeriksa apa yang ada menjadi berita yang harus kita jawab atau apa yang harus kita tindak lanjuti. 我们里头要看看有什么消息要给我们。 平时我们要今天要立刻做什么事？ Hari semakin siang dan semakin banyak pergumulan yang kita hadapi dan kita semakin pusing. 有许多事到了中午的时候还缠绕在我们身上，我们觉得很烦恼。 Semua pergumulan kita harus hadapi sampai akhirnya sore malam hari dan kita merasa lelah. 我们要面对每一件的事，所以到了下午的时候，我们觉得很疲乏了。 Dan seluruh kehidupan kita lupa satu hal, kita belum berdoa. 在整个的生活，我们的生活当中，我们忘记了一件事，就是说我们忘记祷告。 Kita bilang, Tuhan kenapa enggak tolong aku? 我们说，神，你为什么没有帮助我呢？ Kamu enggak doa kok minta tolong, ya? 神说，你早上的时候没有祷告。 Kamu enggak kasih tahu kamu ngapain?
你没有告诉我你在做什么事， Sudah ada masalah baru cari Tuhan. 你有事情的时候才来找神。 Yang punya anak paham ini ya. Kalau kita lagi anak kita lagi ada sesuatu, dia kerja sendiri, tiba-tiba susah, baru cari kita. Pak, ini gimana Pak cara beresinnya, begitu ya. 我们做父母的都知道了，我们孩子到了没有办法的时候，才来找我们，怎么来去解决。 Karena itu yang kita lakukan. Kita merasa kita mampu melakukan segala sesuatu. Dan kemudian ketika kita tidak mampu, baru kita bilang, Tuhan gimana ini Tuhan. 所以我们许多时候就孩子那样，我们到了没有办法的时候，才求告神，主啊，我应该怎么样去做？我该怎么样去做？ Bapak Ibu sekalian, F.B. Meyer seorang pendeta dari Inggris pernah mengatakan demikian. 迈尔这个神的仆人曾经说一句话。 The greatest tragedy of life is not answered prayer, but the unoffered prayer. Doa, tragedi terbesar di dalam hidup ini bukanlah doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang tidak terucapkan. 世界上最残酷的事是说，我们不是祷告不蒙垂听，乃是我们因为 没有祷告是吧？而是没有说出口的祈祷。 Kita ingin doa-doa kita dijawab. Pertanyaannya, adakah kita meluangkan waktu untuk berdoa? 我们愿意都希望我们的祷告得蒙应允，但是我们是不是有抽我们的时间来祷告的？ Saya tidak tahu bagaimana dengan doa pribadi daripada Bapak Ibu sekalian. 我不知道你们当中个人的祷告是怎么样的。 Namun sebagai gereja Tuhan, kita juga memiliki apa yang disebut dengan doa korporat atau doa bersama-sama. 我们在教会里面也有叫做一同的祷告，共同的祷告。 Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di gereja ini, saya malu dengan kehidupan doa kita. 我做神的仆人，我觉得这样的祷告在我们当中没有的祷告，我觉得非常的惭愧。 Entah sudah berapa kali saya di atas mimbar ini menyampaikan hal ini, dan saya tidak akan berhenti mengatakannya sampai hati daripada Bapak Ibu sekalian tergerak. 我在讲台也在公告里面也曾经告诉过你们，一直要不断的祷告，我一直要继续这样的说，让你们受到感动，每一个人都愿意付出祷告的代价。 Hari ini saya tidak tahu berapa orang yang hadir di tempat ini, mungkin ada 1000 orang, mungkin. 在今天在我们当中参加的弟兄姐妹，大概有1000多个人吧。 Paling sedikit saya rasakan mungkin 700 orang ada. 最少有700个人。 Tapi bayangkan dari 700 orang ini yang ikut doa pada hari Selasa kemarin. Berapa orang? 15 orang. 在700名弟兄姐妹当中参加祷告会，礼拜二祷告会的，你们知道有多少个人？只有15名的弟兄姐妹。 Dari 700 orang ini yang ikut doa pagi, berapa orang? 在700名弟兄姐妹当中，有多少来参加晨祷会呢？ 38 orang. 38名弟兄姐妹。 Dan itu semua masih online. 同时，这一些都是线上的祷告。 Bapak Ibu yang ikut secara online, Anda juga ikut online. Apakah engkau ikut doa secara online juga? 你们在当中有没有人参与这个线上的祷告呢？ Saya minta para majelis, kalau bisa setiap Sabtu pagi kita sehatilah berdoa. Saya bersyukur ada beberapa orang yang setia ikut, tetapi masih banyak yang saya nantikan hingga hari ini. Saya belum melihat Bapak Ibu sekalian hadir di dalam doa pagi. 我要求各位的长子们，起码你们要参与线上的祷告会，让你们可以一起聚聚来一起祷告。但是我没有看见有多少的长子们有参与这个祷告会。 Ini tidak hanya para majelis, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, dan semua jemaat yang Tuhan sudah tebus dengan sempurna. 不是单单讲到长子，
也讲到那些负责有机会来参与侍奉的弟兄姐妹们，也要参加这个祷告，因为神已经救赎了你们，完全的救赎了你们。 Demi menjadi pengantara di antara kita, supaya kita bisa berdoa langsung kepada Dia. Kristus rela mati buat setiap kita di atas kayu salib. 为着我们可以直接向他祷告，主耶稣基督已经在十字架上为我们死在十字架上，为我们牺牲了。 Kalau Tuhan hanya minta waktumu 1 jam saja, 45 menit saja untuk berdoa, tidakkah engkau memberikannya? 若是神要你们单单付出1个小时或者45分钟的时间来祷告，你们岂不是愿意这样做吗？ 7 kali 24 jam sudah kalian pakai untuk mencari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tidakkah engkau memberikan waktumu untuk Tuhan? 我们用了7个24小时来为自己的事情来生活来忙碌，其实我们不愿意付出一点的时间来为神吗？ Beralasan gereja pakai waktuku. Tuhan sudah beri yang lebih luar biasa bagi engkau. Kamu masih berani bilang gereja mengambil waktuku. Tuhan sudah sediakan yang lebih indah daripada engkau. 其实不是教会利用你们的时间，乃是你愿意不愿意把你的时间献上、献出来来为主。 Sejak saya mulai pelayanan di GK Anugerah, MPD doa pada hari Selasa itu sudah dimulai. Artinya sebelumnya itu sudah dimulai. Dan juga doa pagi sudah dimulai. Pertanyaannya, siapa yang pernah ikut dalam MPD? Siapa yang pernah ikut di dalam doa pagi? 自从我在这里侍奉开始，那个星期二的那个祷告会，还有礼拜6的晨祷会，我都知道已经经过了很多的时间。但是我要问问，有谁已经参加过这个祷告会呢？ Tabir bait Allah itu dibukakan agar kita bisa langsung menghadap kepada Allah dan kita berdoa kepadanya. 神的殿已经打开了，我们可以来到神的殿，直接向神祷告。 Tapi untuk berdoa saja hanya 45 menit, hanya 1 jam, tidak lebih Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mau memberikan waktu untuk buat Tuhan. 我们只需要45分钟或者1个小时的时间，来祷告。其实我们不愿意献上这个时间罢了。 Jangan bilang saya mau berikan hidup saya serahkan harta saya. Waktu yang sedikit saja engkau tidak berani berikan kepada Tuhan. 我们不要说我们把自己献上，把整个的生命献给主。这个45分钟、1个小时的祷告，我们都不肯献上。 Kalau selama ini mungkin khotbahnya anugerah, ngelus-ngelus Anda, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi Anda. Hari ini saya dengan tegas mengatakan, Tuhan juga ingin Anda melakukan bagianmu sebagai umat yang sudah ditebus bagi Tuhan. 我们许多时候只听到好听的讲道，叫你我欢喜的祷告，讲道。今天我要吩咐你们每一位弟兄姐妹们，应该付出你们的时间来祷告。 Bagaimana gereja Tuhan mau bangkit kalau kita berdoa saja tidak mau? 神的教会怎么能够复兴呢？因为我们不肯来祷告。 Sekali lagi saya mengajak jemaat sekalian, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya supaya dia bisa menjadi pengantara kepada kita. 我愿意再一次劝勉弟兄姐妹们，我们知道主已经为我们牺牲了一切，摆上了一切，我们愿意让他亲自的帮助我们，让我们可以直接跟神发生关系。 Jangan melihat doa sebagai sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah hak istimewa. 不要以为祷告是一个负担，但是因为我们要以为祷告是我们的权利。 Dengan berdoa kita menghadap Allah yang sudah memberikan nyawanya kepada Anda, yang pengorbanannya luar biasa bagi setiap kita. 借助祷告，我们知道主耶稣基督已经把他最好的赐给我们，他已经献上把我们献上给我们他最好的。 Hari ini di dalam Jumat Agung mengenang kematian Kristus,
kita akan menerima perjamuan kudus. 今天早晨我们在纪念主耶稣基督的受难的时候，我们要一同来领受圣餐。 Di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." 路加福音第24章第20节告诉我们说，主耶稣拿起杯来说：“这杯是我为你们流血设下的，为的是纪念我。” Saya menggarisbawahi cawan ini adalah perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian. 这个杯是我跟你们所立的新约。 Sepanjang sejarah Tuhan menyelamatkan umat manusia, setiap kali Dia mengadakan perjanjian, Dia memberikan tanda kepada umatnya. 每一次在人类历史当中，他愿意跟我们世人立约，他必须要有一个记号在当中。 Kepada Nuh, Tuhan memberikan pelangi, menunjukkan aku tidak akan lagi menghukum umatku dengan cara demikian. 神应许挪亚跟挪亚立约说：“我要用彩虹来做纪念，告诉他说我不再毁灭这个世界上的人。” Kepada Abraham, Tuhan memberikan bintang-bintang di langit. Dia mengatakan, demikianlah keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. 神对亚伯拉罕立约说：“你的子孙要好像天上的星那样繁多。那么天上的星要你的子孙要祝福全世界的人。” Kepada Daud, Tuhan menunjuk kepada tahtanya. Dia mengatakan, tahtamu akan kekal selamanya. Karena dari keturunanmu akan bangkit tunas Daud, raja di atas segala raja. 那么对于大卫，神立约说：“你的座位王位要坚定到永远，从你的王位那里要出现那一个救主。” Di dalam malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, setelah Dia mengambil roti, Dia mengambil cawan. Dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru. 当主耶稣要被卖的那一天晚上，主耶稣拿起饼来，而且拿起杯来。这一杯，主耶稣说：“这是我跟你们所立的新约。” Cawan adalah lambang kemarahan daripada Tuhan. 这个杯是神愤怒的记号。 Cawan adalah lambang amarah Tuhan atas dosa umat manusia. 这个杯里面的血是神对罪人愤怒的记号。 Karena itulah Tuhan Yesus di Taman Getsemani mengatakan, Tuhan, sekiranya boleh cawan ini lalu Tuhan, karena ini amarahmu yang begitu besar, yang begitu menakutkan bagi umat manusia. 所以可西玛尼园的时候，主耶稣在那里向神祷告说：“让这杯你愤怒的杯离开我吧，若是你许可的话。” Namun jika kehendakmu Tuhan, sebagai anakmu, aku mau taat. 但是若是你的旨意的话，我愿意在你面前顺服。 Dan oleh keputusan itulah Kristus memberikan nyawanya di atas kayu salib sebagai sebuah pengorbanan yang sempurna. 所以主耶稣甘心乐意牺牲自己在十字架上，成为完全的牺牲。 Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima roti dan cawan itu, ingatlah pengorbanan Kristus itu begitu besar bagi kita. Bukan pengorbanan yang biasa-biasa saja. 我们领受这个饼跟杯的时候，我们在纪念主耶稣那么莫大奇妙的爱，不是普普通通的一个爱。 Terimalah itu dengan rasa hormat, rasa cinta, karena cintanya lebih besar dari setiap kita. 我们要用敬畏的心、感恩的心来领受这个饼跟杯，是我们今天自己的爱所不能胜过的。 Ingatlah, Dia adalah imam besar yang sempurna. Ia imam besar yang kekal. 我们要记得，主耶稣是那一位永远的大祭司，是完全的大祭司。 Dan oleh karena itu Dia adalah pengorbanan yang sempurna
bagi Anda dan saya. 因此，主耶稣是你我完全的救赎。 Amin. Amin.